Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung taburan kebarangkalian dengan subtajuk 5.3 taburan normal. Okey. Sekarang kita tengok apa ciri-ciri taburan normal. Kita dah belajar taburan binomial. Sekarang kita belajar taburan normal. Okey. Taburan normal kita akan gunakan apabila sampel itu terlampau besar. Sampel itu terlampau besar. Macam contoh n melebihi 30. Okey. Nilai NP lebih besar daripada 10. Nilai NQ pun lebih besar daripada 10. Okey, dan yang nyata dia adalah pemboleh ubah selanjar. Okey, dalam taburan normal ni dia melibatkan satu pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, taburan normal ni graf dia adalah seperti yang ni. Okey, graf dia bentuk loceng. Okey. Graf dia berbentuk loceng di mana sini paksi fx, sini paksi x. Okey. Di mana dia punya data dia banyak terkumpul di bahagian tengah. Nampak? Data dia banyak berkumpul di bahagian tengah berhampiran dengan min. Okey, dalam taburan normal ni, nilai di tengah dia ni adalah nilai min. Iaitu min dia sama dengan median, sama dengan mode. Kalau awak tengok, nilai di tengah adalah nilai median. Okey. Nilai yang paling tinggi, kekerapan paling tinggi adalah mode kan? Jadi nilai dia adalah sama min, sama dengan median, sama dengan mode. Okey, graf dia adalah berbentuk loceng. Graf dia mesti bersimetri. Bermaksud min di tengah, belah sini, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. Itu kita panggil bersimetri. Okey. Nilai dalam ni adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf adalah kebarangkalian. Nampak? Jumlah semua ni kebarangkalian dia adalah 1. Okey. Kalau separuh adalah 0.5 ataupun 50%. Okey, jelas. Okey. Mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri iaitu min. Min dia adalah nilai maksimum, adalah median. Okey. Kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga tanpa sentuh paksi X. Dua-dua hujung ni dia takkan sentuh paksi X. Dia akan macam ni dah mendatar. Okey. Itu selanjar ya. Okey. Jumlah semua bawah graf ni semua sekali adalah 1. Okey. Faham? Sekarang kita tengok macam mana perubahan bentuk dan kedudukan graf taburan normal. Okey. Kalau awak tengok ada dua graf tu. Graf pertama min dia belah sini kan. Ni graf pertama warna pink, graf kedua warna biru. Okey. Min dia min 1 dan min 2. Okey. Kalau min 1 kurang daripada min 2. Okey. Awak tengok ni, bentuk graf tidak berubah. Paksi simetri pada min bergerak mengikut nilai min jika sisihan piawai adalah malar. Maksudnya kalau min tu yang berubah, min dia 3. Kemudian min 2 dia jadi 5. Macam tu. Graf tak berubah, min je yang berubah. Maksudnya semakin besar nilai min, semakin ke kanan kedudukan graf itu. Okey, nampak? Okey, next. Kita tengok lagi satu bentuk graf. Yang ini di mana sisihan piawai kurang daripada sisihan piawai. Maksudnya sisihan piawai pertama, okey, min dia sama. Sisihan piawai dia berubah. Sisihan piawai tu mempengaruhi ketinggian dan kelebaran graf. Tapi kedudukan graf tak berubah. Kalau awak tengok yang pertama tadi,
Min dia bergerak mengikut nilai min. Okey, sisihan piawai dia tak berubah. Maksudnya tinggi graf, lebar graf sama. Okey, tinggi graf ni sama dengan tinggi graf ni, nampak? Lebar graf ni sama dengan lebar graf yang kedua. Okey, di mana kalau yang ni sisihan piawai dia berubah, tinggi graf pun berubah. Maksudnya kalau sisihan piawai dia kurang daripada, contoh yang satu kurang daripada sisihan piawai 2. Okey, jadi satu tu tinggi, sisihan piawai 2 tu rendah, nampak? Okey, tapi min dia tak berubah, kedudukan dia tak berubah, dia tinggi rendah sahaja. Okey, dengan lebar graf. Okey, semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar serakan taburan normal daripada nilai min. Nampak? Makin besar sisihan piawai, makin besar serakan dia. Ni yang kedua lagi besar. Okey, yang pertama kuncup je. Kuncup je dia punya graf. Okey. Ketinggian graf bertambah apabila nilai sisihan piawai berkurang. Maksudnya, sisihan piawai dia kurang, graf dia kuncup. Sisihan piawai dia besar, graf dia lebar. Nampak? Yang ni sisihan piawai 1. Yang ni sisihan piawai 2. 1 kurang daripada 2. Nampak situ? Okey. Faham? Okey. Dalam satu taburan normal. Okey. Cikgu lukis satu graf taburan normal. Yang ni basic sahaja. Okay, X, Fx. Okey. Dia punya graf dia macam ni. Okey. Dia tak sentuh pun pasti X. Nampak? Okey. Kemudian min dia di tengah. Okey. Nilai A dia yang ini. Okey, sini A, sini B. Nampak? Okey. Luas di dalam ni adalah mewakili luas bawah graf adalah sama dengan kebarangkalian berlaku dari A hingga B. Maksudnya, kebarangkalian yang berlaku di antara A dan B. A kurang daripada kebarangkalian, kurang daripada B. Ataupun kebarangkalian A kurang atau sama dengan X, kurang atau sama dengan B. Okey. Boleh? Kita tengok. Kita tengok. Dia ada had dia lah. Okey. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri pada X sama dengan 35. Okey, tengok So, dia punya simetri. Simetri berada di tengah. Okey, berada di tengah. Ni cikgu lukis lain. Pasi X, pasi Fx. Okey, lebih kurang lah dalam rajah tu kan. Okey, bila dia kata simetri bermaksud tengah dia. Tengah dia yang ni. 35. Okey, dia bagi kat sini 28, sini 42. Nyatakan nilai min. Okey, nilai min adalah nilai yang di tengah. Nilai yang di tengah, min adalah median, adalah mode. Jadi nilai di tengah dia adalah, min dia adalah 35. Nampak? Okey. Ungkapkan rantau berlorek dalam tata tanda kebarangkalian. So, rantau berlorek dia yang ni. Rantau berlorek tu di antara 28 dengan 42. Jadi, kebarangkalian 28 kurang daripada X kurang daripada 42. Nampak? Okey. Jika kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64. Dia maksudnya rantau berlorek ni adalah 0.64.
Cari P X kurang daripada 28. Berapa? Maksudnya dia nak kawasan yang mana? Okey, kawasan yang hijau ni. Kawasan yang hijau ni. So, macam mana nak buat? Okey, awak tengok. Awak tengok graf ni Beza jarak ni 35 tolak 28 berapa? 7. Jarak ni 7 kan? Bermaksud memang dia simetri. Memang jumlah luas ni sama dengan jumlah luas ni. Nampak? So, bermaksud untuk dapatkan nilai yang hijau ini, macam mana? Semua sekali adalah 1 tolak 0.64. Kita akan dapat 2 hijau ni. Nampak? Tapi kita nak bahagian kurang daripada 28 sahaja. Jadi, bahagi 2. So, dapat 0.18. Nampak? Okey, next. Contoh 15. Satu pemboleh ubah rawak selanjak X. Okey, ni kita sebut X bertabur secara normal dengan min 2.3 dan variance 0.16. Nampak? Nyatakan nilai min dan sisihan piawai. So, terus dapat nilai min 2.3. Nampak ni nilai min 2.3. Sisihan piawai adalah punca kuasa variance. So, variance adalah 0.16. Sisihan piawai ialah 0.16. Punca kuasa 2. Kita dapat 0.4. Nampak? Direct sahaja kan? So, kita proceed soalan pertama. Okey, kita tengok latihan kendiri 5.10. Okey. Raja di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi pemboleh ubah rawak selanjak X. Okey, tengok Raja. Nyatakan min bagi X. Min yang mana? Min yang di tengah. Nampak? Ingat, min yang mana? Min adalah yang di tengah, yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Min adalah median, adalah mode. Jadi yang tengah dia apa? 15. Jadi terus tulis A. Min sama dengan 15. Bagus. Okey, B. Ungkapkan rantau berlorik Q dan R dalam tata tanda kebarangkalian. Okey, sekarang awak tengok. R ni kawasan bawah sini. Nampak? Jadi, untuk R, kebarangkalian, ni R kebarangkalian X kurang daripada 12. Nampak? Dia kawasan yang di sini. Kurang daripada 12 lah. Okey. Untuk Q, kebarangkalian, P ni adalah kebarangkalian ni. P ni kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian. Q ni kita tengok. Ke sini kan? Bila ke depan, maksudnya X lebih besar daripada 18. Okey, nampak? Okey, so sekarang untuk C. Jika P, kebarangkalian X kurang daripada 18, sama dengan 0.7635. Yang ni bermaksud, ni graf awak. Ni graf tadilah. Saya letak sini, sini. Ini R. R ni 8, ni 12. Ni 18. Okey, dia bagi tahu jika padam saya. Okey. Jika kebarangkalian X kurang daripada 18 ialah 0.7635. Kat mana kurang daripada 18? Kebarangkalian X kurang daripada 18. Okey. Bila kurang daripada 18, bermaksud dia adalah di kawasan semua ni. Kurang daripada 18 yang ni. Okey, faham? Okey, jadi cari kebarangkalian
Dia suruh cari kebarangkalian X lebih daripada 18. Lebih adalah kawasan Q. Kalau kawasan yang cikgu lorikkan warna kuning ni adalah 0.7635. Q berapa? Q berapa? Yes, pandai. 1 tolak 0.7635. Kita dapat 0.2365. Faham? Yang ini kita akan dapat 0.2365. Okey, sekarang cari kebarangkalian di antara 15 dengan 18. Dia nak kebarangkalian ni, tengah-tengah dia ni 15. Dia nak yang ini. Warna purple ni. Warna purple ni. Macam mana nak cari yang warna purple ni rasa-rasa awak? Okey. Okey, sekarang. Okey, kat sini 15. Okey, awak tengok jarak di antara 15 dengan 18 ni adalah 3. 12 dengan 15 ni pun 3, nampak? So, bermaksud luas Q ni sama dengan luas R. Nampak? Luas Q adalah sama dengan luas R. Q sama dengan luas R. Jadi, Q ni luas dia 0.2365. R pun 0.2365. Jadi, okey, untuk yang ni, kebarangkalian 15 X, okey, maksudnya di antara X di antara 15 dan 18. Dia nak X di antara 15 dan 18. Okey, tengok yang ni, cikgu lakar yang ni. Yang tu dah ada conteng. Okey, jadi di antara dia nak yang ni. Okey, seperti yang awak tahu, separuh daripada luas ni adalah, separuh daripada luas ni adalah 0.5. Jadi, kalau kita dah dapat Q dia 0.2365. So, nak dapatkan ruang itu, ruang yang purple ni adalah 0.5 tolak 0.2365. So, kita akan dapat jawapan 365. Awak boleh guna kalkulator. Pinjam lah kan. Okey, 4. Ni dapat 53620. Okey, so dapat 0.2635. Okey, faham? Okey, next. Kita pergi ke soalan nombor 2. Untuk nombor 2, okey, satu pembeli ubah rawat selanjar X bertabur secara normal dengan mean dan yang ni adalah variance. Okey, dan bersimetri pada X sama dengan 12. Bersimetri. So, awak terus bayang. Kalau graf tu begini, bersimetri maksudnya kat tengah X sama dengan 12. Okey, nampak? Nyatakan nilai mean. Mean sama dengan yang tengah 12 jadi 12. Pandai. Okey. Lakar graf taburan nombor itu dan lorikkan rantau yang mewakili kosong di antara X di antara 15. Okey. Okey. Jadi dia nak kat mana di antara tu. Okey. Jadi ni graf awak. So sini 10. Kat sini 15. Nampak? So, kita lorikkan. Okey? Boleh? Yang ni paksi Fx. Yang ni paksi X. Okey, selesai. Okey, sekarang kita tengok taburan normal piawai. Okey? Kenapa ada taburan normal piawai? Okey, sekarang kita tengok. Asal tadi kita ada graf macam ni.
Okey, dia punya graf adalah tak lawa pula. Okey, dia punya graf macam tu. Paksi fx dan paksi x. Nampak? Okey, sekarang bila dia dipiawaikan, dipiawaikan, dia akan jadi graf yang ni. Okey. Huruf Z, F, Z. Nampak? So, graf dia berada di tengah. Macam tu. Okey. Di mana masih juga dia punya mean adalah mean yang simetri kan. Ni mean. Okey, sini pun tengah ni adalah mean. Mean dia sama dengan kosong. Bentuk yang biasa, taburan normal biasa, dia punya kita panggil X bertabur secara normal dengan mean dan variance. Okey, nampak? Ataupun X bertabur secara normal dengan mean dan sisihan piawai kuasa 2. Okey, bila dia dipiawaikan, dia akan jadi Z bertabur secara normal dengan 0, 1. Di mana mean dia 0. Nampak? Mean dia sama dengan 0. Okey. Dia punya variance dia sama dengan 1. Bila variance sama dengan 1, sisihan piawai pun sama dengan 1. Okey. Faham? Okey. Sekarang, yang ini huruf Z. Z. Yang ini huruf X. Beza Yang ini taburan normal biasa. Yang ni bila dia dipiawaikan, dia tukar huruf Z. Di mana awak akan jumpa rumus Z-score. Iaitu Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Okey. Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Macam mana tu jadi? Okey, contoh. Kita tengok graf ni. Dekat sini, yang tadi mesti ada A, mesti ada B. Nampak? So, bila dia dipiawaikan, yang A tadi adalah A tolak min per sisihan piawai. Nampak tak? Yang B tadi, B tolak min per sisihan piawai. Faham? Kita dah tukarkan dia kepada Z score. Okey, kita tengok contohnya. Okey, kita tengok contoh 17. Taburan ukuran panjang sejenis skru yang dihasilkan oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal dengan mean. Okey, tengok. Normal dengan mean dan sisihan piawai. Bermaksud mean dia 10.6, sisihan piawai dia 3.2. Terus buat macam tu. Wakilkan kebarangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawak dari kilang itu mempunyai panjang antara 8.4 dan 13.2. So, dari situ awak tahu graf awak 8.4, 13.2. Mean dia 10.6. Nampak? Ini adalah graf normal. Okey. Dengan keadaan Z ialah pemboleh ubah rawak selanjar piawai. Bermaksud, bila normal, dia tukar jadi bentuk piawai. Nampak? Mean dia
dah kosong. Okey, bila min dia dah kosong, dia punya nilai kat sini adalah 8.4 tolak 10.6 per 3.2. X tolak min per sisihan piawai. Dia dah tukar huruf Z. Nampak? Okey. Untuk belah sini, apa tadi? 13.2 tolak 10.6 per 3.2. Itu sebab min dia kosong. Min dia tadi 10.6 tolak 10.6 per 3.2. Tu yang dapat min dia adalah kosong. Nampak situ? Okey. So, dia suruh buat kebarangkalian. Wakilkan dengan kebarangkalian. Jadi, kat sini, jawapan ni kita dapat apa? Yang ni kita akan dapat negatif 0.6875. Yang kedua ni kita dapat 0.8125. Jadi, bila nak wakilkan kebarangkalian, mesti guna simbol apa? P 8.4 kurang daripada X kurang daripada 13.2. Maksudnya dia di antara. Sama dengan kebarangkalian 8.4 tolak 10.6 per 3.2 kurang daripada X tolak min per sisihan piawai kurang daripada 13.2 tolak 10.6 per 3.2. Tutup. Okey. Kebarangkalian, jawapan dia negatif 0.6875 kurang daripada yang ini adalah Z. Nampak? Kurang daripada 0.8125. Okey, selesai. Okey, sekarang kita tengok latihan 5.11. Satu pembeli ubah rawak selanjar X bertaburan normal dengan min 24 sisihan piawai 6. Nampak? Min 24, tulis. Min 24 sisihan piawai 6. Cari Z-score jika X sama dengan 19.5. Apa rumus Z-score tadi? Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Jadi, X dia adalah 19.5 tolak min dia 24 per sisihan piawai 6. So, dapat negatif 0.75. Mudah kan? Okey, so sekarang kita tengok nombor 2. X ialah satu pembeli ubah rawak selanjar yang bertaburan secara normal, iaitu X bertabur secara normal. 500 ni apa? Pandai min. Label siap-siap. 169 tu apa? Variance. Okey, cari nilai X jika skor Z ialah 1.35. 1.35 ni adalah Z. Nampak? Sekarang apa yang tak ada? Sisihan piawai. Sisihan piawai berapa? 169 punca kuasa dapat 13. Nampak? So, gunalah rumus Z-score. Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Z adalah, masuk nilai je, 1.35. X adalah kita nak cari. Min adalah 500. Per sisihan piawai dia adalah 13. Nampak? So, 13 bawa sini. Jadi, 13 darab 1.35 sama dengan X tolak 500. 500 bawa sini jadi tambah 500. X sama dengan 517.55. Nampak? Okey, next. Okey, kita tengok nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi jisim telefon pintar yang dihasilkan oleh sebuah kilang elektronik. Jika sisihan piawai ialah, kita dah bagi sisihan piawai ialah 0.05. Letak siap-siap. Sisihan piawai sama dengan 0.05. Apa lagi? Z-score sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Tulis je. Okey, sekarang tengok.
Cari Z-score. Skor Z apabila sebuah telefon pintar yang dipilih secara rawak mempunyai jisim 0.14 kilogram. So, bermaksud yang ini adalah X. Nampak? Itu yang kita nak cari. Okey, sekarang apa min dia? Tak ada min pun dia bagi. Okey, tengok balik. Tengok balik dalam dia punya graf. Yang sorry. Okey, tengok balik graf dia. Nilai yang di tengah ni nilai apa? Nilai yang di tengah ni adalah nilai min. So, apa tadi? Z score. Buat rumus. Hilang dah rumus. Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Jadi, okey, untuk 3A. Z skor Z apabila sebuah telefon bimbit dipilih mempunyai jisim 0.14 kg. So, Z sama dengan X dia 0.14 tolak min dia 0.15 per sisihan piawai dia ini 0.05. Nampak? So, kita akan dapat jawapan Z dia sama dengan negatif 0.2. Okey, boleh? Okey, untuk B. Jisim sebuah telefon pintar yang dipilih secara rawak jika skor Z dia adalah negatif 0.12. Yang ini adalah skor Z. So, masukkanlah nilai dia. Negatif 0.12 sama dengan X tolak 0.15. 0.15 adalah min kan? Per sisihan piawai 0.05. So, sini darab kita akan dapat X sama dengan 0.15 tolak 0.12 darab 0.05. Nampak? So, kat sini kita akan dapat 0.144 kilogram. Okey? Boleh? Okey, kita pergi ke nombor 4. Okey? Satu pembuluh ubah rawat selanjang X bertaburan normal dan bersimetri pada X sama dengan 45. Bermaksud, bila dia kata bersimetri pada X sama dengan 45, min dia adalah 45. Min dia 45 bila dia taburan normal biasa, bukan piawai lagi. Jika X dipiawaikan kepada taburan normal piawai, didapati bahawa X sama dengan 60 akan dipiawaikan kepada Z sama dengan 1.5. Bermaksud, bila dipiawaikan, kan Z score tu, Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Dia kata bila dipiawaikan, Z dia jadi 1.5 bila X dia 60. Nampak? So, masuk rumus je. Tolak min tu dia dah tak jadi 45. Okey, min adalah 45. Nampak? Per sisihan piawai tu kita nak cari. So, dapatlah. Ni bawa sini. 1.5 bawa bawah. Jadi, sisihan piawai dapat 10. Min dia 45. Kita dah dapat. Nampak? Boleh? Mudah saja kan? Okey, next.